Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita kasihi Cikgu Mang kita yang selaku pengurusi majlis kita pada petang ini, seluruh sah kepimpinan, ahli jawatan kuasa masjid ke surau? Masjid Al-Kausar. Jadi masjid tu. Alhamdulillah. Para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi Allah izinkan kita pada petang ini berada dalam majlis ceramah iftar ataupun sempena berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh, insya-Allah. Amin. Jadi soalan yang ada di depan saya ini ada lebih kurang 30 soalan atau 40 soalan. Sementara itu kita berbuka puasa, kita dengar soal jawab agama. Siapa yang nak bertanya boleh tanya lisan, tapi biarlah soalan itu yang orang lain boleh tumpang ambil faedah. Nanti buka macam mana? Alhamdulillah, nanti kita akan buka dengan makan kurma dulu. Lepas tu semayang berjemaah ramai-ramai. Lepas tu baru kurma pula. Ingat 2 kali kurma. Ngamuk orang. Baik, soalan yang pertama, tengah hari masa tengah puasa ada kambing golek celah gigi, boleh buka ke tak? Tak payah khabar apa, kambing golek kata ada makanan celah gigi masa berpuasa, lagu mana batal ke tak? Faham lagi? Dia begini, yang batal itu makan dan minum. Kena faham baik-baik. Apa makna makan? Melepaskan akan suatu ain, suatu benda yang bertokar lebih daripada kerongkong. Itu dipanggil makan. Bila berlaku perbuatan makan tu baru jadi batal. Jadi kalau kita ambil makanan, sekeping roti, sebutir coklat, kita buah atas lidah, ambil buah bawah lidah, itu bukan makan, itu tidak membatalkan. Tetapi jika ada bahagian coklat itu masuk lebih pada halqum, maka itu membatalkan. Kerana sama dengan ciri-ciri makan. Jadi maksudnya kalau ada serpihan ataupun lebihan makanan, sisa-sisa nasi ke sayur ke apa, tulang ikan ke duk celah gigi, pasal makan sahur tadi, itu tidak membatalkan. Cuma ulama kata kalau kita boleh kehek, keheklah. Kalau kita boleh kehek, kita tidak kehek. Contoh pukul 10 pagi, ada nasi celah gigi, kita pun cokeh, kita tak telang, cokeh buh situ. Kek gigi tertelang, batal. Nampak? Ada pun yang duduk celah gigi yang kita tak boleh nak ludah. Kadang-kadang berasa makanan, tapi bila kita tolak dengan lidah, dia tak tubik. Walaupun tengah semayang, tertelang, tak atas. Nampak? Kenapa? Kerana susah kita nak jaga. Benda halus duduk celah gigi. Kita tengah iyyaka na'budu lakum masuklah mulut. Faham? Itu tidak membatalkan. Maka bila tak membatalkan semayang, tidak membatalkan puasa. Faham? Butir besar, butir sawi je kita telang, semayang batal dengan sengaja, maka puasa batal juga. Jadi walaupun setiap celah gigi tu ada 8 celah, setiap celah tu sutil ada dia. Faham lagi? Tak batal juga, kerana tidak dinamakan menelan. Cuma kalau boleh kita berkomor, supaya benda tu keluar. Soalan seterusnya, imam baca panjang sangat semayang tarawih, boleh tak kita semayang duduk? Boleh. Semayang yang wajib berdiri ni semayang fardu. Faham lagi? Nabi SAW sebut, "Sholli qa'ima." Semayanglah hal keadaan kamu itu yang berdiri. Maksudnya, mana semayang mesti berdiri. Semayang apa yang wajib berdiri? Semayang fardu. Dan kalau semayang sunat, sunat berdiri. Kerana apa? Kerana semayang sunat, siapa yang boleh berdiri, gagah, main kat besi, gagah boleh berdiri. 2 orang boleh gantung ni, kalau dia buat gini, saja nak semayang duduk, boleh.
Kenapa? Kerana semayang sunat itu banyak. Maka nak menjadi memudahkan kita memperbanyakkan solat, maka dibenarkan semayang duduk. Cuma kalau kita gagah berdiri, kita saja-saja duduk tanpa uzur syar'i, bagi semayang sunat dapat separuh pahala. Lepas tu Nabi kata ajrul qa'id nisfu ajril qa'im. Pahala orang yang semayang duduk separuh daripada pahala orang yang semayang berdiri. Maksud hadis ini, kita yang berdiri, kalau kita berdiri dapat penuh, kita duduk dapat separuh semayang sunat. Faham lagi? Bila tu? Jika kita duduk tidak ada uzur, saja-saja nak semayang duduk. Kita gagah berdiri, saja nak semayang duduk, kerana kita tak mau berdiri. Faham? Maka pahalanya separuh. Pahala itu separuh daripada siapa? Separuh daripada pahala kita sendiri. Bukan separuh daripada pahala imam, separuh daripada pahala Bilal, bukan separuh daripada pahala jemaah lain. Mana kalau kita berdiri dapat seria, grade kita ni, kita duduk 5%. Kena faham? Faham lagi? Tetapi kalau kita semayang duduk kerana uzur, sama ada semayang fardu atau semayang sunat, pahalanya penuh. Faham lagi? Siapa yang tak dapat melakukan suatu ibadat dengan sempurna atau tak dapat melakukan langsung apa yang dilakukan oleh orang lain kerana ada halangan syarak, contoh sakit, belanggar, aksiden dan sebagainya, dia nak mari dengar majlis ilmu pada petang ini, tak, daripada nung tepuh tapi motosikal dia pocor, nak eget 3 km lagi, jadi tak boleh mari ya. Itu uzur syar'i. Kita yang mari ni katakanlah kalau dapatlah 10 pahala, dia tak mari 10 pahala juga. Kenapa? Kerana hajat dia tu, niat dia tu terhalang oleh uzur syar'i. Dah sengaja tak mau mari, tu tak masuk kok tu. Jadi kena faham baik. Kalau kita lengah semayang berdiri semayang tarawih, kita boleh semayang duduk. Sama ada kita duduk dari awal sebelum takbir ataupun pada rakaat yang seterusnya boleh. Contohnya lepas baca Fatihah berasa letih nak duduk. Faham lagi? Boleh duduk. Kerana maksud duduk itu ialah sebelum semayang atau di tengah semayang. Bahkan kalau kita semayang fardu, semayang berdiri, tengah-tengah rakaat kedua lohor, ia mari nak rebah, mari nak pitang, atau mari tidak bermain, kan? Kita pun duduk, boleh. Jadi separuh kita semayang 2 rakaat semayang berdiri, 2 rakaat semayang duduk. Hak semayang duduk ni pahala sama dengan semayang berdiri. Sebab apa? Sebab kita duduk kerana sakit. Dah Nabi kata boleh separuh, hak tak sakit, hak sihat. Pahalanya duduk, separuh pahala berdiri. Yang sihat saja-saja boleh semayang tarawih berdiri, saja nak semayang duduk. Kena faham. Dah kalau semua semayang duduk, tarawih tu dalam surah tu duduk belaka. Tok Imam duduk, Tok Bilal duduk, Tok Siak duduk, JPKK duduk. Faham lagi? Duduk belaka. Nak ke mana? Sah juga. Pasal semayang sunat. Faham lagi? Cuma orang panggil surah ni surah duduk. Pasal semayang sunat duduk belaka. Tak kira mu semayang tarawih, semayang witir, semayang hajat, sunat taubat, asal bukan semayang fardu, saja-saja boleh berdiri nak duduk, hukumnya harus. Faham lagi? Soalan seterusnya, makmum tak sedar tok imam baca Fatihah tak betul, tapi makmum sedar tok imam baca Fatihah tak betul, tapi tak tegar, ikut semayang siapa sudah sah tak semayang kita. Kita tahu imam baca salah, tapi kita tak tegar, sah tak semayang kita. Faham tak soalan? Faham soalan, faham jawapan. Baca salah ini ada 2, kena faham baik. Yang pertama, baca tu salah tapi dimaafkan. Faham lagi? Maksudnya tak batal semayang. Yang kedua, baca salah dan tak dimaafkan. Maknanya kalau tidak diulang baca betul, semayangnya tidak sah. Maknanya kalau dia jadi imam, kena niat mufarakah. Faham? Jadi yang dimaafkan ini dipanggil lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi, seperti tidak betul sifat huruf,
masalah jahar, masalah itba' tidak lengkap. Benda payah. Tak? Kita bukan lidah orang Mesir, lidah marah. Dah, nak sama dengan lidah Arab payah tak? Kadang-kadang itba' hamahnya tak cukup angin dan sebagainya. Nah, atau tidak sempurna betul-betul 100% makrak yang tepat. Makrak pun payah juga. Tahu tak? Makrak pun payah juga. Maksud payah di sini jika kena nak dapat asal yang betul, yang 100%. Kalau hamzah letak sini tangan getar. Payah. Orang belajar dah mudah lah. Kalau orang kapung. Sebab tu kalau kita jadi guru Quran, kalau ada budak-budak marah berat nanang mari mengaji, faham? Jangan khabar banyak salah. Khabar sedua. Lah dia belum bermutu je 10 tahun belum bermutu. Mayang baru makan dulu. Mari nak baca, nak belajar Quran. Tok guru kata baca kali Fatihah. Orang tu baca tu Allah 113 kesalahan. Belum bermutu mula dia malah aku. Faham lagi. Malah aku nak mengaji main 113 kesalahan gitu. Tok guru dak cerdik tu. Kalau tok guru cerdik dah, boleh dah. Cuma ada backi sikit kena backi lah. Faham? 2-3 salah. Walaupun 100 salah. Faham? Sebab apa? Sebab dia panggil mentality. Dia dengar tu kejut. Tahu tak? Baik ulama tu. Tak ada salah benda. Penyong. Faham lagi? Nah, selagi kalau tok anak murid sebut tak betul macam yang guru nak, kata betul dah. Sebab ada guru dia nak sama bunyi dengan tekak dia. Mana boleh tekak guru macam payang, tekak murid macam belalang. Takkan bunyinya sama. Khoyasyungnya tidak sama, luah lubang hidungnya tidak sama, sanaya gigi lembut kerah pun tidak sama, baris gigi yang ada depan tinggi rendah pun tidak sama. Batu bunyi yang betul, yang sahih. Nah, sebutan sahih bunyi tak sama. Tak cari tanya imam seluruh dunia. Cik suruh dengar baca Fatihah. Dengar walad dhalin dia sama tak? Faham? Sahih belaka tapi bunyinya tidak sama. Lagu Siti Nurhaliza belaka dah spekar lain-lain, ni bunyi lain. Ni tak spek. Ni bunyi spekar bass kuat, degum. Nah, ni lebih Twitter keceh. Dah lagu sama tak? Betul tak? Bunyi lain. Bang, jadi kalau sudah betul murid tu sebut, betul tu. Ni tak betul. Tu yang ngaji a'udzubillah je 2 tahun. Salah. 2 tahun a'udzubillah dah bila Fatihah. Nak, kena faham. Baik, kembali kita kepada persoalan. Salah yang tidak dimaafkan itu dia panggil lahan jali. Salah terang-terangan atau jelas salah. Seperti menukar huruf. Faham? Hamzah ditukar jadi huruf ain. Atau menukar baris. Bagi patahah, bagi datah, ditukar bagi dhammah, bagi dapang. Patutnya bagi bawah, baca bagi datah. Itu memang jelas salah. Jadi kalau tu imam silap baca. Tu imam silap baca iyyaka na'budu. Dia pergi baca iyyaka na'budi. Faham? Tak batal lagi sembahyang. Wajib ulang. Faham? Wajib ulang. Iyyaka na'budu wa sebab dia kata budi tadi, itu telah menukar baris. Belum batal? Belum. Kerana tersalah. Faham? Kena ulang balik. Jika tidak ulang, bila dia rakaat, batal. Kenapa? Kerana dia rakaat, sengaja rakaat sebelum membaca Fatihah. Baca dah tu, baca pun salah, budi bukan Fatihah. Fatihah budu. Faham lagi? Jadi kita dengar molek-molek dah, adakah memang imam itu baca salah atau kita yang salah dengar? Kadang-kadang jadi fitnah. Betul tak? Imam baca betul, kita kata salah dengan ilmu kita yang sedikit. Kerana itu dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita rasa ragu, hendaklah kita minta orang-orang yang arif mendengarkan bacaan tersebut. Bukan kita lah, kita orang jahil, kita tidak alim. Faham? Panggil tok guru betul dah. Baru padang muka kita. Dia gitu. Dan kadang-kadang pendengaran kita itu imam sudah kata bismillah, tapi kita dengar millah saja.
Imam sudah kata Allahu Akbar, tapi kita di belakang dengan Allah je, tak ada. Kita pun seba baira, imam tak kata padahal dia sudah sebut. Faham lagi? Tu kena hati-hati. Bila jelas ada orang-orang yang arif memang mengesahkan bacaan itu salah, baru dibetulkan. Mana betul bacaan imam itu dengan dipanggil imam di tempat yang tak ada orang. Adapun di dalam semayang memang jelas salah. Faham? Hak jelas salah, tukar baris tadi. Maka kalau dia tidak betulkan, kita betulkan. Iyyaka na'budu, makmum kata. Imam tadi kan iyyaka na'budu wa budi dah. Imam kena baca balik iyyaka na'budu wa bila imam tidak baca balik, makmum di belakang kena kata iyyaka na'budu. Faham lagi? Naik rakaat kedua ikan na'budi juga. Maka di situlah sahih mufarakah. Nampak? Mufarakah ini maksudnya kita tidak lagi mengikut imam. Soalan seterusnya, kita semayang jemaah tapi tidak silaturahim, iaitu tidak tegur orang sebelah kita. Sebab tu hikmah solat berjemaah supaya kita berbaik-baik dengan orang lain. Kerana biasanya yang kita duduk sebelah kita bini kita, kalau duduk sebelah kiri kita adik kita. Biasalah rumah. Biasanya duduk sebelah kita anak kita, kalau belah kiri pak saudara. Faham? Bila kita pergi semayang berjemaah, kalau kanan kita orang pada muting. Kalau duduk sebelah kiri kita orang pagar besi. Contoh. Ataupun orang kampung belakang, orang kampung depan. Jadi kita semakin akrab. Akrab tu maksudnya semakin dekat, semakin rapat. Sebab tu memberi salam itu Assalamualaikum. Salah satunya silaturahim. Yang kedua bersalam. Kita sapa surga, kita salam. Puang dengan puang, laki dengan laki. Itu lebih mengakrabkan. Jadi kalau kita semayang jemaah tapi lepas tu tak ada heran siapa yang sebelah kita, terus akak muka tembak lagi, maka hikmah itu luput. Walaupun semayang jemaah kita sah. Soalan seterusnya, kita pergi klinik telinga nanah, doktor puang yang cek, dok pakai sarung tangan, gimana puasa kita? Setuh orang perempuan tidak membatalkan puasa. Faham? Walaupun haram sentuhan itu, tetapi merosakkan pahala puasa. Bahkan bini kita, kalau kita pegang ya bukan, hukumnya makruh. Puasa, bini puasa tak? Hidup ramah tangan. Tak ada kerja. Faham lagi? Cikgu Mang. Ini tak pegang tau. Dulu baru nikah tak lepas tangan tau. Lihat dia ni pegang ni. Ya tau. Jangan pelawak lah masjid ni. Dulu tak apa surah, ni masjid dah ni. Jadi duk main tangan, faham tak laki bini? Itu makruh. Kenapa? Kerana sunat kita meninggalkan berseronok ketika berpuasa. Sebulan tanda kita benar-benar maknanya mengekang atau imsak nafsu kita. Kita peluk bini kita ke belakang gurai, makruh. Kita tiung bini kita, makruh. Faham lagi? Padahal kita sudah halal dengan akad nikah. Faham? Jadi pegang perempuan itu, sentuh perempuan tidak membatalkan. Yang membatalkan puasa ialah makan, minum, jima. Ataupun datang hadas haid atau hadas nifas. Masuk obat dalam masa puasa, boleh atau tidak? Boleh. Kita tak sakit mata, kita tak buah obat. Tapi bila kita sakit mata, kita buah obat. Antara obat itu yang jenis titik. Lenggak titik. Bila kita titik, masuk di celah-celah butir mata tu. Adapun kalau duduk di atas mata memang tak ada masalah. Itu tidak membatalkan. Yang menjadi keraguan, bila kita titik dalam mata, dimasuk dalam. Obat tadi masuk dalam dan berasa sampai kelak, berasa pahit di atas lidah. Faham? Biasalah kalau jenis titik mata atau jenis pecek sembuh di hidung, kadang-kadang obat itu berasa atas lidah. Tapi tidak mesti. Hukumnya walaupun dah sahih obat itu masuk ke tepi butir mata,
gerak ke dalam kepala kita, jatuh dalam kerongkok, tidak batal. Kerana yang membatalkan ialah apa ni dipanggil? Mampazun maftuhun. Lubang rongga badan yang terbuka. Maka rongga badan manusia yang terbuka yang batal puasa ini ialah lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga dan kemaluan. Itu saja. 4 perkara. Faham? Mulut, hidung, telinga, kemaluan. Mata bukan rongga yang terbuka. Faham lagi? Dia buh air muar, banyak dia buh, 30 botol. Sampai masuk dalam tubuh dia. Itu bukan rongga terbuka. Faham? Batu cocok bukan rongga terbuka. Bius atas gusi sebab nak cabut gigi bukan rongga terbuka. Dia ranga mulut, dia pun cak atas gusi. Tak apa. Yang batal ranga mulut cak dalam kerongkong, dia telang. Itu baru batal. Soalan seterusnya. Hebahan untuk solat Jumaat telah dilaksanakan oleh Kerajaan Terengganu. Jadi benda yang baik kita sokonglah, benda tak baik kena tolong khabar. Betul atau tidak? Betul lah. Kita tegur kerajaan, bukan kita kata kerajaan tak betul semua benda. Kita tegur anak kita, bukan anak kita semua benda salah. Kita tegur bini kita itu dia keluar tak pakai stokeng. Bukan kita kata bini kita dah andam masuk. Tapi ada bini yang jenis gitu. Nampak? Kita tegur dia pakai kain sekat, pakai selipar, nampak kaki. Dia tegur ni kain sekat tu pakai lah stokeng. Saya dah pakai belaka, masuk dak anda apa dah. Ya, dia pusing kan. Nak perangai, tapi bukan hak marah lah. Pada kemuting. Faham lagi? Dia pusing kat tu. Tahu tak? Neh? Dia tak buat gua ni, tak? Kena faham. Jadi bila kerajaan buat satu benda yang salah, kita tegur. Tapi bukan benda lain salah. Benda yang kita tegur je lah. Benda lain betul. Faham lagi? Jadi macam baca Quran lah. Kita baca Quran, Fatihah, daripada berbismillah sampai nun walad dhalin 156 huruf. Faham tak? Ikut jumhur ulama. Kalau pandangan dua qiraah 155. Okey, bila ada satu yang tidak betul. Contohnya an'am dibaca an-am. Dua-duanya dengan hamzah. Maka situ saja yang tak betul. Dan yang lain betul. Dah betul apa tak khabar? Betul tak ya khabar? Faham lagi? Jadi kita tegur hak salah kerajaan, hak salah tu lah. Hak lain, hak kalau betul kita tegur kau orang kata bodoh. Faham lagi? Pergi marah kerajaan bubuh wayar api. Marah ada orang marah kerajaan bubuh minyak tak? Tak lah, hak salah. Faham lagi? Jadi siapa-siapa pun bila salah dia ditegur. Sebab tu 5 tahun pula dah. 5 minit imam jadi imam dalam semayang. Kalau salah kita tegur tak? Cik imam tengah baca makmum subhanallah. Cik imam wali ada kena belaka. Boleh kata gitu? Gitu juga kerajaan bila kita tegur dia kata kita nak mampu dia. Betul tak? Soalan seterusnya. Murid boleh tak tegur kesalahan cikgu? Boleh. Anak boleh tegur kesalahan ayah. Rakyat boleh tegur kesalahan raja. Tetapi kena jaga adab. Adab itu kena belajar. Faham lagi? Kita boleh bersuara tinggi tak dengan anak? Boleh tak? Itu dia panggil adab. Anak boleh tak suara tinggi dengan ayah? Tak boleh. Faham lagi? Jadi ada anak, budak-budak dia kata dak adil gitu sedap. Kita kena tak boleh tekan ayah kita boleh tekan kita. Dak adil gitu. Adil kat gimu jadi ayah tak? Jadi dak ayah. Leni duk nerak motor. Faham? Jadi ayah, anakmu boleh tak tekan mu? Tak boleh, hamu pula dapat. Faham lagi? Adil dah sekali seorang. Jadi bila kita nak tegur orang rendah daripada kita, cikgu dia nak tegur murid, tak apa tinggi suara. Faham? Tak apa dia nak jekah. Tapi kalau murid nak tegur cikgu, tak boleh. Faham tak? Kerana dia menepati tempat ibu bapa. Wala tanharhuma, jangan kamu jekah. Maksud jekah ni
laungkan suara tinggi ke atas ibu bapakmu, maka qiyah dengan ibu bapa itu guru kita. Bahkan dikatakan ulama, guru itu lebih daripada ibu bapa. Kerana ibu bapa menjaga anak daripada neraka dunia, guru-guru menjaga murid daripada neraka akhirat. Soalan seterusnya, orang Pakistan miskin, kawan saya sejak kecil, boleh tak kita beri zakat kepada dia? Dia kata orang miskin tapi Pakistan, boleh tak beri zakat? Boleh lah. Pakistan ke Ukraine ke Rusia ke orang miskin dan orang Islam boleh. Faham? Maksud 8 asnaf yang boleh terima zakat. Yang pertama fakir miskin. Bukan fakir miskin maksudnya mengikut negara dah. Fakir miskin itu asal yang beragama Islam. Jadi kalau di tempat kita ramai orang, ada orang miskin itu orang Melayu, boleh beri zakat. Ada orang miskin itu orang Kemboja, boleh beri zakat. Ada orang miskin tu orang putih tapi Islam lah, duduk Terengganu, miskin, bolehlah beri zakat. Pakistan, Bangladesh duduk tempat kita, miskin, boleh tak beri zakat? Boleh lah. Faham lagi? Yang kata dilarang itu orang miskin di Malaysia tidak diberi zakat. Wang zakat itu dipindahkan, dibayar di Sweden. Itu baru dilarang syarak, mengabaikan orang miskin di tempat yang kita ada. Soalan seterusnya, adakah haram seorang pakcik dia tarik saya supaya rapat dengan dia dalam saf tarawih tengah semayang? Tak salah. Maksudnya kita tengah semayang Allahu Akbar, marilah budak itu duduk jauh. Faham tak lagi? Boleh kita pegang dia dan tarik, tapi perlahan supaya dia rapat. Faham tak lagi? Kerana Nabi SAW pernah maknanya menarik Ibnu Abbas menurut satu riwayat yang tersalah duduk sebelah kiri, sepatut duduk sebelah kanan. Kerana nak berimamkan Nabi, Nabi tarik letak sebelah kanan dalam solat. Faham tak lagi? Cuma janganlah buat perkara yang membatalkan. Nak seperti 3 kali berturut-turut anggota berat atau bercakap, itu membatalkan. Batal tak puasa kita cabut gigi? Cabut gigi tidak membatalkan. Kerana cabut buat keluar. Dia batal-batal ni memasukkan. Nampak? Batu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, asyam ilah bima dakhala wala bima kharaja. Masalah puasa ini batal dengan sebab masuk, bukan dengan sebab keluar. Waktu kecing tak batal kerana keluar kecing. Ambil air kecing masuk mula, batal. Faham tak lagi? Melainkan mu telang gigi tu, baru batal puasa. Masa tarawih kita tengok warga masalat, dia garu lebih pada 3 kali pergerakan. Nak tegur tak berani. 3 kali pergerakan tengok. Kalau anggota berat batal. Contoh ni, tengok semayang. Ni. Nah, atau ni saja. Atau ni. Batal. Yang tak batal anggota rengang jari. Bang. Dia kata, dia angkat tangan, dia buka dahi, dia gerak banyak kali. Berturut-turut 8 kali. Tidak batal kerana anggota ringan. Tapi kalau pam tapak tangan ni anggota berat. Contoh, dia buat gini. Itu anggota berat. Tapi kalau jari saja tak batal. Faham? Lagi anggota beringan. Mana? Bibir tak batal. Dagu gini-gini, itu anggota berat. Kelopak mata gerak klik. Faham? Itu anggota ringan. Soalan seterusnya, mati bulan Ramadan lepas seksa kubur, mati semayang cukup dah 5 waktu, dah lepas juga. Siapa yang jaga solat, insya-Allah hidupnya itu Allah kasih dan matinya Allah kasih. Bila Allah kasih, Allah azab tak? Tidak azab. Faham lagi? Batu kena jaga. Nombor 1 kita sudah ada, iaitu rukun Islam, 2 kalimah syahadah. Kemudian iqamatus solah, jaga semayang. Malah lagu mana pun semayang juga 5 waktu. Semayang 5 waktu ini sekarang tak ada kekuatan, tapi kita jaga. InsyaAllah kita baiki, dia akan ada kekuatan. Bila tak ada kekuatan, hanya lepas azab di akhirat.
tapi tidak ada kekuatan menolak maksiat. Tapi bila kita lazim berdoa, selalu kita perbaiki, maka 5 waktu ini dia ada roh, dia ada baterinya cah, barnya banyak benda yang kita nak buat salah, dia tegur kita. Faham? Kita masuk tandas 30 sen berak, 50 sen mandi. Boleh tak kita mandi bayar 30 sen? Tanya tukang jaga tandas. Saya tak jaga tandas. Nah. Nah, biasanya kalau penjaga tandas kita kata tak ada 50 sen, ada 30 sen. Dia tak ada apalah, boleh. Kebanyakan kata boleh. Faham? Seorang qari tapi tak mau jadi imam, suruh orang yang tidak qari jadi imam. Qari itu sihat je, guana gamuk gitu. Dengar baik-baik dulu. Dia seorang qari tapi tak mau jadi imam, dan disuruh orang lain yang tidak qari jadi imam, padahal dia tidak ada sakit apa. Dengar baik-baik. Qari ada 2 makna. Pertama, qari dalam bab solat. Kedua, qari dalam bab qiraatul Quran. Faham? Qari dalam bab qiraatul Quran itu lain. Dia tak masuk dalam fiqh solat. Dia tak masuk dalam syarat jadi imam. Kena ingat tu, jangan awak capur bolong. Faham? Itu qari lain. Itu maksudnya mereka yang membacakan Quran dengan taranum, dengan lagu, dengan suara yang tinggi, suara yang sedap. Faham lagi? Itu bukan. Dalam bab semayang, kalau dia kata qari, bukan makna yang baca dengan taranum. Maksud qari kalau dalam bab jadi imam dalam semayang, atau seorang awam yang mesti qari untuk sah bacaan, ialah qari yang membaca betul walaupun tak sedap. Ada beza tak situ? Maksudnya hamzah a dia kata a, ba dia kata ba, ta dia kata ta. Faham? Contoh, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Itu sudah qari. Tapi nak masuk tandingan musabaqah boleh gitu? Tak boleh, itu qari lain. Faham lagi? Itu qari ta'rif lain yang baca dengan taranum. Jadi siapa yang sudah qari, maka dia boleh jadi imam. Cuma bila dia semuanya qari, ada 10 orang, maka yang lebih tua lebih afdal. Cuma hak depan ni memang dah afqahu, afqahu afdalu minal aqra. Yang alim fiqh lebih afdal daripada yang alim qiraah. Nampak lagi? Cuma yang lebih umurnya, maka diberi kehormatan menjadi imam nombor 1. Imam nombor 2 orang muda contoh. Kerana apa? Kerana zaman dulu, zaman Nabi sudah wafat, dia kira siapa masuk Islam dulu. Kerana baca Quran sahabat-sahabat sedap belaka. Siapa baca Quran dulu, dia jadi imam. Baca Quran dulu, siapa masuk Islam dulu. Faham? Soalan seterusnya. Mak ayah saya percaya ke benda karut-karut. Banyak benda lah mereka buat. Saya tak tahulah. Dia buat ke saya ke apa, anak saya jadi sakit lah, berobat begitu begini. Berasa tak kalau saya lari dari mereka? Tak pergi lari dah. Kalau mak ayah mu buat benda yang syirik, mu jangan lari, mu tegur dia. Faham? Mu ajar dia. Benda ni salah, benda ni salah. Kena ingatlah. Kita ni umat tauhid. Segala-galanya Allah belaka. Faham? Jangan ada syirik. Kalau lain pada syirik, Allah ampun. Takat mu berzina dengan 40,000 orang, Allah boleh ampun. Tapi kalau syirik, nampak? La yughfaru, tidak diberi keampunan. Dia percaya. Bomo bukan semua salah. Tapi kalau bomo siapa maknanya, bakal guna jin, guna hatu pelesik dan sebagainya, suruh buat benda-benda yang salah, tak boleh ikut begitu. Jadi kalau kita dah nasihat, dia tak dengar juga, kalau memudaratkan kita, boleh kita berpindah. Tapi tidak boleh putuskan hubungan dengan ibu bapa. Kerana ad-dinun nasihat, agama itu sentiasa nak kita memberi nasihat, walaupun kepada ibu bapa.
Kita bank cara kita tak bank cara Mekah Madinah, boleh atau tidak? Tidak ada bank cara Madinah, tidak ada bank Mekah menjadi syarat. Faham tak? Bank yang paling sedap bank para sahabat radhiyallahu an. Faham? Adapun bank muazzin ni mungkin kita kerana halua telinga kita tak pandai menilai, kita kata itu yang terbaiknya. Kita dengar qari-qari lain, kita kata ni yang bestnya. Kerana kita tu je kita dengar. Kita belum dengar sahabat baca Quran. Kita tak dengar lagi lagu-lagu murata yang dibacakan oleh qari-qari yang ambil sanad sampai ke sahabat. Faham lagi? Jadi banglah asalkan betul. Tidak ada sebut kena lagu Madinah, lagu Mekah, lagu Mesir, lagu Algeria, tak ada. Apabila ada Abdullah bin Zaid diilhamkan dalam mimpi kalimah-kalimah azan, esok dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mau pergi rumah Bilal Ibn Rabah, muajar kalimah ini sampai disebut dengan betul. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Faham lagi? Ajar Bilal dan suruh dia azan. Maka Bilal menjadi muazzin pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata muajar cara Madinah, tak tahu. Faham? Ngajar kalimah ini sebut dengan betul saja. Faham? Sebab tu kalau kita dengar ni orang Mesir dia azan lain. Kalimah sama tak? Benda yang sama je. Lenggoknya lain. Faham tak lagi? Cuma janganlah sampai kita membuat kesalahan. Sebab tu dalam bab azan dia ada beberapa kesalahan. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Di antara kesalahan ialah kita memanjangkan harakat yang pendek kerana nak menyesuaikan dengan lagu, itu salah. Faham? Macam ila tu amzah tu ila, dia tak boleh panjang. Faham? Dia satu harakat. Asyhadu an la ila selalu. Tapi setengah Bilal dia nak ila tu dia nak sesuai dengan lagu. Asyhadu an la ilaha. I tu panjang. Itu salah. Faham lagi? Di antara yang salah lagi tamtid. Tamtid itu diheret-heret melompat-lompat. Contohnya hayya 'alal falah. Dia rosak bunyinya. Faham lagi? Panjang tak apa. Hayya 'alal falah. Macam nak makan estung. Sebab ulama sebut nampak al-azan bila tamtid. Azan itu jangan tamtid. Faham? Maksud panjang yang digelombangkan pelik-pelik. Jangan ikut suka kita. Soalan seterusnya, sebelum soalan seterusnya kita lancarkan kutipan derma. Semangat tuan-tuan dan perempuan untuk kebajikan, khususnya tabung Batu Rakit Cafe untuk juadah berbuka puasa 1000 buah rumah. Gitu. Jadi kita akan beri juadah buka puasa untuk 1000 buah rumah. Jadi sebahagian daripada kutipan itu datang daripada sumbangan tuan-tuan dan puan pada petang ini. Sila bangun petugas yang telah diamanahkan untuk memungut derma menggunakan ni nak ngundi dah pasal. Apa benda ni? Supik yang ada saya kat depan ini. Bagi yang nak menyertai melalui bank in, boleh bank in kepada Bank Islam 1306 201 000 5732 Persatuan Cakna Masyarakat Batu Rakit Care. Yang nak bayar api masjid 2207989 45807 atas nama Zakaria bin Mamat Surau. Berapa api sebulan? 400. Sebulan? Iyalah. Sebulan katanya pengerusi masjid lebih kurang RM400 sebulan elektrik. Jadi kalau duduk di Johor, duduk di Perak, nak
Nak bayar sekali RM400 boleh bank in. Bayar api. Siapa yang mencerahkan rumah Allah di dunia, insya-Allah cerah kuburnya di akhirat. Luar tu. Ada. Gotik luar tu atas. Jangan makan ni. Kerana kita ada masa 18 minit lagi. Soalan seterusnya, sambil-sambil memberi derma, kita batuk sokma masa semayang. Bukan sengaja gatal tekak. Kita tak berhenti semayang. Siapa sudah kita ikut tu imam, adakah sah semayang? Batuk tidak membatalkan solat. Kena ingat tu. Yang ulama kata tidak sah semayang ialah batuk daripada takbir sampai salam. Tidak ada rupa orang yang semayang, tidak ada rupa orang yang membaca bacaan. Batuk dari takbir sampai salam. Jadi itu bukan rupa orang semayang. Dia panggil adamu nazami sifati solat. Itu sudah ketiadaan rupa orang semayang. Kalau batuk tak sampai begitu, tak batal semayang. Rakaat pertama 6 kali batuk, tak batal semayang. Rakaat kedua 4 kali batuk, tak batal semayang. Rakaat ketiga 12 kali batuk, tak batal lagi semayang. Faham? Soalan seterusnya, musafir kalau jimak dalam perjalanan dalam puasa kena denda 2 bulan puasa ataupun tidak? Baik. Masalah kafarah jimak di bulan puasa. Yang kata wajib membayar kafarah ialah orang laki-laki yang berpuasa yang membatalkan puasanya dengan menjimak isterinya. Dia saja kena bayar kafarah. Dia yang berpuasa dan lagi wajib berpuasa. Adapun orang yang tidak wajib berpuasa dan tidak berpuasa, maka tidak dikenakan kafarah. Contoh, orang itu tidak wajib puasa sebab dia musafir. Faham? Orang yang musafir wajib tak puasa? Tidak wajib. Faham? Maksud tidak wajib ini ialah kalaulah dia tidak mengalami kesukaran yang berat, afdal dia berpuasa. Kalau mengalami kesukaran, maka afdal dia berbuka. Faham? Baik. Orang yang bermusafir ada 2 keadaan. Satunya berpuasa. Itu tinggal tepi. Yang keduanya musafir dan tidak berpuasa. Faham? Maka yang musafir yang tidak berpuasa tidak dikenakan kafarah dengan sebab jimak tadi. Faham lagi? Sudah berbuka puasa tadi, saya dapati haid saya keluar. Saya kena ganti atau tidak puasa tadi? Ini orang puan muslimat dengar baik-baik. 2 perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan solat. Yang pertama ialah haid, yang kedua nifas. Faham lagi? Adapun lain pada itu tak batal. Maka kalau datang haid, dia berpuasa dari awal hari kerana suci. Datang haid pada hujung hari, maksudnya dekat berbuka datang haid. Begini, jika keluar dulu darah haid sebelum masuk waktu maghrib, batal puasa. Faham? Kalau maghrib dahulu daripada keluar haid, tidak batal puasa. Contoh, tenggelam matahari pukul 7 petang dan keluar haid 6.59, batal puasa. Tapi puasa je batal, pahala dia tidak hilang. Faham lagi? Kerana dia sudah berniat semalam untuk melakukan ibadah puasa esok hari. Jika perempuan yang haid walaupun batal, tidak batal pahala. Betul tak? Tak hilang pahalanya. Baik. Jika haidnya itu pukul 7 1 minit, maka tidak batal kerana puasanya habis pada pukul 7 saja.
Kalau sini tak dengar berdeh, cikgu Mang Haji tak pergi buka bandar. Dengar tak berdeh? Gegar tak? Gom. Berdeh. Berdeh tu bukan sama dengan tenggelam matahari. Berdeh tu dia tengok jam. Sebelum tengok jam, dia tengok takwim. Faham? Kau apa ini? 7:17. Kan? Kayak gini dicucuh ikut suka ke tak? Tengok jam dulu. Tengok jam. Cucuh tu jam 7:17 dulu ke cucuh dulu baru 7:17? Jam dulu 7:17. Barulah ambil cucuh. Faham lagi? Cucuh tung tu dia tak bunyi tu. Dia bunyi pup, dia naik atas. Naik tu 3 saat. Pup. Macam mengapi. Dum. Dum tu tak bunyi selalu. Kelambatan bunyi tu sesaat pula nak sampai ke telinga kita. Maknanya biasalah apabila azan, apabila sudah bunyi berdeh, maknanya waktu sudah masuk beberapa detik yang lalu. Faham? Jadi kalau bunyi keluar haid dulu baru bunyi berdeh, biasanya batal lah. Bunyi berdeh dulu kalau barulah keluar haid, maka sah puasa. Faham? Kalau sama kau ni. Nah, sekarang masuklah waktu berbuka puasa ketung keluar. Faham? Maka seretak. Mana berdeh dengan haid tu sama. Duduk. Faham? Dinu berdeh kita berdeh kau. Faham? Tidak batal puasa. Ada fuqaha berpendapat demikian. Soalan seterusnya. Wanita berselawat dalam masjid menggunakan mikrofon sampai sutik kapung dengar. Orang perempuan dimakruhkan nak azan. Satu setengah pendapat mengatakan diharamkan. Dan dibolehkan iqamah. Kerana apa? Kerana iqamah itu suaranya tidak kuat. Dengar di dalam surau aja. Adapun azan kuat. Dengar sutik kapung dilarang syarak. Jadi bila azan dilarang syarak, pendengarkan sampai ke sutik kapung, maka selawat orang perempuan pun dilarang syarak, pendengarkan sutik kapung. Faham? Ayah beri nikah tapi ayah tak mau jadi wali. 6 kali panggil ayah oleh mahkamah, nak sesat, ayah tak pergi juga, nak nikah pun dengan kebenaran mahkamah. Patutnya 3 kali saja ayah enggan hadir, mahkamah mengeluarkan perintah. Ni sampai 6 kali. Ayah tak mau jadi wali. Maka bila ayah tak mau jadi wali, dia akan berpindah wali. Siapa walinya? Toki. Toki tak ada, adik-beradik laki-laki. Tak kira bungsu ataupun abang. Faham tak lagi? Adik atau abang boleh berlaku. Asal adik-beradik lelaki. Faham? Tak ada adik-beradik laki-laki, semua perempuan. Anak saudara. Dari belah mana? Belah adik-beradik ayah. Belah adik-beradik mak tak boleh. Okey? Tak ada anak dara kecil belaka duduk dalam buah belaka. Bapak saudara. Belah mana? Belah ayah juga. Belah mak tak boleh. Pak dara belah ayah. Sama ada adik lelaki ayah atau abang lelaki ayah. Sama ada adik-beradik semak sepak dengan ayah atau ayah saja dengan ayah. Satu ayah saja dengan ayah. Ada pun yang satu mak tak boleh. Dia ada nama kait orang puang tak boleh jadi wali. Okey. Soalan seterusnya. Ada masalah hati nak melakukan ibadah lebih daripada orang lain. Adakah kita dikira munafik? Adakah cara untuk mengumatinya? Kita duk rasa kalau nak buat ibadah nak lebih pada orang lain. Itu bukan munafik. Itulah para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dalam bab dunia dia nak beri ke orang lain lebih. Kalau dalam bab akhirat dia berebut nak lebih. Faham lagi? Jadi kita nak lebih bab akhirat itu disuruh dan dipuji syarak. Cuma jangan bila kita lebih itu kita wawarkan, kita viralkan. Tulislah Facebook tahun lepas, alhamdulillah tahun lepas sejuh malam learning 3 juh mau. Takut masuk dalam buka kokok bang. Datang dia dah main ngai-ngai gitu, tahu teko-teko bang buka kokok tu. Ngebubu ngapa dengan tu api naik atas dek.
Laku pesen gitu kan. Dan tahajud. Nampak muka sikit selfie. Nah, ini musim dia. Musim orang jual amal ibadat. Nak, 4 kali betul gambar selfie kat Kaabah. Faham? Puh aje. Takut orang tahu dia buat umrah. Boleh tak minta mati dengan Allah? Boleh. Mati gua mana? Minta ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Boleh. Yang tak boleh kita minta mati kerana kita ragu dengan rezeki. Nampak? Susah nak cari makan ke darah ngak ni. Naga tak jadi apa jadi. Matilah aku senang tu hang. Itu dilarang syarak. Faham? Minta mati di negeri tanah haram boleh. Bukan minta mati bertarikh tempat yang baik boleh. Faham? Wanita bernasyid berniat dakwah tapi didendangkan lagu di hadapan laki-laki ajnabi tak boleh. Dapat yang ramai fala taghda'na bil qawli, wahai kaum wanita muslimat, jangan kamu dendangkan suara kamu di hadapan laki-laki ajnabi. Soalan seterusnya, nikah di Thailand kita ejah daftar nikah di Perlis, kita beri duit orang Perlis suruh ejah, sah atau tidak? Jika nikah di Thailand itu memang sah rukun dan syarat, hukumnya tetap sah di sisi fiqh. Kemudian pula balik ke Malaysia, dia ejah, beri duit ejah untuk keluar surat nikah di sini. Jawabnya kalau ejah itu bukan masalah daripada sah, daripada tidak sah kepada sah, tapi daripada lambat kepada cepat, nikahnya sah. Yang tak boleh ialah ejah itu daripada tak sah menjadi sah. Faham lagi? Sebab ejah banyak benda. Kita kenal orang besar, kita kenal school YB, kita pun kabel. Bukan semua kabel haram. Kabel yang haram itu kita guna YB Exco. Nah, projek yang patutnya diundi ramai dengan adil diberi pada kita seorang. Itu orang haram. Tapi kalau kita guna Exco untuk mencepatkan proses apa yang kita dapat, itu harus. Faham? Saya nak beli barang kemas dengan mak. Ketika mak sakit, cara ansur-ansur. Sekiranya dia meninggal belum habis, apakah lebihan barang itu dikira faraid? Ya. Itu dikira hutang. Tak habis bayar harga gelang rata 10,000, bayar 5,000. Tak ada bayar 5,000 meninggal mak. 5,000 tu hutang. Hutang itu milik waris. Jangan sedekah sejik balik awal. Rakyat mengadu longkang kawasan tanah tamang rumah Sumbak selalu banjir. Kita buat program gotong royong. Awak-awak yang mengadu tu tak mari orang lain duduk mari tolong. Nak dia tak mari gotong royong. Macam mana gitu? Kita cakur lokang rumah orang lain, rumah dia tak payah. Faham? Dia kata lokang Sumbak, kita pun buat gotong royong, dia pun tak mari. Tak, gitulah resmi kita. Pada cakap je pandai. Nak masa buat tak ada. Tulis dalam Facebook kubur lah, patak nampak kubur lah, rumput penuh lah. Tak. Orang buat gotong royong tak mari. Dia ada dia minum air dah kopi. Ni bagian viral. Bagian report. Nak kena perangai lagu tu ada tapi tak ramai. Kalau ramai dalam kampung penuh kampung. Biasa sekor 2 je lah gitu. Kita pandai mengaji tapi ada salah baca tanpa sedar, dimaafkan. Dia tak sedar kita baca surah itu salah. Padahal kita sudah tahu hukum dan kita tak sedar, tak perasan salah, dimaafkan. Kata ulama Syekh Ibn Hajar, kita sedarlah salah, kita tak undur ulang balik, berdosa. Macam orang yang baca Yasin malam disebut Syakban 3 kali, dia nak kejar jadi 3 kali, salah pun salah lah. Sebab kalau dia undur kat kita habis sama. Dia pun langgar juga. Itu berdosa. Soalan seterusnya, kita beli mah cicing dengan mak kita, kita akad jual beli dah. Tapi ibu kita mati setahun kemudian, tak habis lagi bayar. Adakah jadi harta pusaka? Ya. Hutang si mati kena bayar. Jadilah faraid yang dibahagikan.
Dan yang berhutang itu dapat juga bahagian jika dia waris. Apakah beza barangan halal non-Muslim buat dengan halal orang Muslim yang buat? Jawabnya, semuanya halal. Orang kafir buat roti halal, made in USA. Apa kat kita? Ingredient, bahan-bahan tidak ada yang haram. Nah, mentega, telur, garam, air dan tepung. Halal lah. Faham? Walaupun orang putih kafir buat. Dan orang Islam pun buat halal juga. Mana lebih? Maka afdal dulukan proses pembuatan orang mukmin. Faham lagi? Baju beli sokmo banyak, tapi baju pakai tu sekali je, setambung dalam gobok. Berdosa dah kita? Jawabnya, berdosa jika ada orang susah dekat kita yang tidak ada baju. Tapi kalau orang susah tu sudah ada baju, sunat makruh perbuatan kita melebihkan pakaian. Imam sedap baca mari tarawih. Imam tak sedap dak mari tarawih. Nak buat apa ni? Tak tahu. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Dia baca tak sedap, dia tak mari tarawih. Dah mu panggil imam lain pun. Dia jadi imam dak bertahun-tahun. Bulan tarawih mu dak panggil pun dia. Bulan tarawih mu dak tengok pun muka dia. Buat apa? Imam dak gerak kampung kita panggil orang lain. Nak berasalah hati dia. Betul tak? Kita ni dia berebut nak suara sedap. Tak pergi mana tak tahu. Orang nak keredaan Allah. Betul tak? Boleh suara sedap, tapi jangan sampai kita membelakangkan orang yang patut kita muliakan. 11 bulan dia bersusah payah menjadi imam, mengajak orang kampung, memimpin orang kampung. Bulan tarawih kita pakat lupakan dia. Nanti tak kena kau. Ada 3 soalan lagi. Nanti kita berhenti pukul apa? Sini berapa? 7.16. Lewat. Bandar 7.10. Dah ikut sini lah, dah panggil sini lah. Kita ikut 7.16 bermakna 3 minit lagi. Kalau dah bercerai, boleh ke duduk serumah? Boleh duduk serumah di dalam iddah jika tidak ada fitnah. Contohnya ada anak-anak, faham? Dia duduk. Kita duduk suku. Tapi kalau sudah habis iddah, tidak boleh. Kerana bukan lagi ada hak. Tidak ada hak. Habis dah 100%. Dan namanya sudah janda. Anak saya baru meninggal setahun. Kalau semati meninggal puasa macam mana? Jawabnya, kalau ada waris kita yang mati, mereka sudah dewasa dan kita tahu meninggalkan puasa, waris-warisnya ada 2 jalan. Pertama, kita qada. Contoh, mak kita tahu dia tinggal 3 hari puasa. Faham? Anak qada 3 hari itu. Atau tak qada, kita bayar fidyah. Atas sehari itu secupak beras. Beri kepada orang miskin. Soalan yang kedua sebelum akhir. Bagaimana kedudukan sah orang muslimin dan muslimat di belakang tabir yang bahagian masjid dibahagi 2 apabila jumlah makmum penuh masjid? Jadi kat gini kalau makmum perempuan mana? Haji Mang, Cikgu Mang. Ni. Tutup kat ni, kat tiang atas ni. Lepas tu siapa belakang tu? Dah betul dah. Dah benda masalah. Dah penuh kat gini orang lelaki duduk belakang tu. Tak ada orang lelaki duduk belakang, orang lelaki sebelah sini. Boleh. Faham lagi? Jadi boleh. Yang dipertikaikan dalam ulama di sisi ulama fiqh ialah yang duduk di sebelah perempuan nanti. Itu saja. Okey? Jadi kalau kita tak boleh nak buat, nak tarik tabir sampai keluar gitu, maka dimaafkan. Faham? Sebab orang di belakang nanti dia setara dengan perempuan. Faham? Perempuan belah ni, dia belah ni, cuma tutup tabir. Faham? Itu yang khilaf ulama, bukan khilaf tak sah. Khilaf masalahnya tidak afdal. Kena faham baik. Soalan dari kertas yang terakhir. Boleh tak pengira undi solat jamak? Sebab biasa kiraan undi makan masa asar dan maghrib. Baik. Orang yang kira undi, boleh tak kita solat jamak? Jawabnya, kita duduk di negara kita.
kita sendiri yang buat peraturan bilang undi. Adakah tak dibenarkan solat? Cik jawab. Boleh tak? Boleh. Jadi soalan ini deny, diabaikan. Kenapa? Kerana setahu kita tepat bilang undi dibenarkan solat maghrib. Jangan solat 40 minit. Faham? Solat maghrib 5 minit saja. Dah? Boleh atau tidak ambil orang air semayang guna air banjir. Tengah ambil air semayang lalu bangkai babi. Dia air banjir, dia ambil air semayang. Jika air itu air bersih, hukumnya boleh. Dikira sama dengan air sungai. Air sungai boleh tak? Kita pergi di sungai. Boleh. Tapi kalau yang lalu itu air hitam, air kotor selup, air campur dengan minyak apa semua, kita pun tengok tidak bersih. Itu bukan air yang bersih. Faham? Jadi kalau air bersih, air banjir, satu dia jernih. Itu memang tidak dinafikan bersih. Nah, itu air yang tidak mengalir. Tapi hujan yang kuat, dia jadi air naik. Air banjir kok, sampai kat peha air. Tapi jernih. Faham? Itu memang boleh. Kalau air itu keruh kerana lalu ikut tanah, maka dia tidak mengubah nama mutlak. Tapi kalau keruh itu bukan sebab tanah, tapi sebab kotoran, itu mengubah air mutlak. Jadi kita tengok keadaan air itu, air gini, hitam ini, faham? Tak boleh nak kita berwuduk. Tiba-tiba kita tengah ambil wuduk, lalu bangkai babi. Jawabnya kalau jauh, hukumnya harus. Jangan lalu kot depan. Azan dah. Jangan lalu kot depan muka kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberkati pada pertemuan kali ini. Selepas daripada kita berdoa sedikit, kita makan dulu kurma. Kemudian baru solat dan barulah ambil makanan dan makan di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.